Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Fawaz di Shah Alam Convention Center. Kita bersiaran secara live sempena Pesta Buku Selangor 2020. Okey, masih berlangsung tidak seperti yang kabar angin dikata ditunda tu, Selangor tak tunda. Okey, cuma PBAKL ditunda. Tapi itu pun dia tunda pun dia akan buat online. Baik. Tetamu kita pada petang ni daripada sekali lagi daripada MSU Management Science University, Encik Muhammad Ashraq bin Salahuddin. Okey. Boleh Encik Ashraq perkenalkan diri sikit. Terima kasih Cik Fawaz. Sama nama saya Ashraq Salahuddin. Saya pensyarah di MSU dalam bidang Games Design dan Animations. Dan juga multimedia yalah. So saya dah bersama dengan MSU dalam dari 2012. So ini adalah tahun ke-8 saya di MSU lah. 8 tahun di MSU okey, boleh kata senior lecturer juga ke macam mana? Belum lagi tapi on the way lah. Lama lah kata. Okey, tajuk kita kenapa kita panggil lecturer animation ni? Sebab tajuk kita pada petang ni komik permainan dan animasi, pengajaran dan pembelajaran bersama MSU. Okey. Alright. Kita petang itulah kita nak tanya, mungkin kat luar sana ada yang belum orang kata tak begitu familiar dengan animasi ni apa benda. Boleh Encik Ashraq bagi intro sikit lah. Animasi, kalau kita nak bercakap definition, animasi ni adalah drawings, lukisan yang bergerak. Dia ada series of lukisan, jujukan series of lukisan yang bergerak pada masa yang kita tetapkan. So ada banyak lukisan dan kita buat lukisan tu bergerak, dia ada timing dia. Dia berbeza dengan lukisan. Lukisan is just a lukisan. Awak lukis, dia static kat situ. Menggunakan animasi, kita kena lukis banyak lukisan. Banyak dalam banyak helaian. Contohnya kalau yang dulu-dulu zaman Walt Disney tahun 50, 60, lukis banyak-banyak atas kertas dan dia gerakkan kertas tu. Ataupun lepas tu dia update dia punya teknik, dia lukis satu-satu, dia scan. Lepas tu dia masuk dalam macam satu slide filem tu dan dia gerakkan filem tu. So ada pergerakan. So menggunakan masa lah. Dia ada masa setiap satu drawing tu ada berapa ni. So kalau dalam animation kita kira dalam bentuk rangka, dalam frame. Frame per second. So satu saat kita ada 24 frame lah contohnya. So kena ada 24 gambar drawing yang berbeza. Kalau kata nak buat pergerakan dari sini macam ni, so kena ada 24. Maksudnya dalam satu saat ada 24 gambar. Biasanya kita dalam satu saat akan ada 24 frame, tapi tak semestinya ada 24 gambar. Dia boleh pergi, dia boleh ada 12 gambar, 6 gambar, tapi mesti dalam tapi dia kiraan dia per second, per frame. Per frame. Per frame. Dalam satu frame. So per frame tu ada banyak jenis lah. Ada yang 24, ada yang 25, ada yang 30. Tapi standard kita pakai 24 atau 25 sahaja. So tapi kiraannya dalam animation, contoh you tengok animation, you tengok animasi dekat YouTube ke apa ke, dia ada katalah animasi dia 20 minit. So 20 minit tu darab dengan 24 frames. So ada berapa banyak frame dalam komputer tu. Ada berapa banyak lukisan yang so dia tak kira second, dia kira frame. Dia bagi frame. Walaupun di akhir outputnya kita akan tengok 20 minit. Tapi dalam production ni adalah dalam bentuk frame. So biasanya siapa yang bekerja dekat industri animation, dia akan dapat tugas, hari ni kau kena siapkan 3 saat punya animation. 3 saat, kalau 24 frame ada berapa, dekat 75 frame 3 kali 4 something like that lah. So itu pun makan masa satu hari nak siapkan. Itu dalam industri untuk 3 saat. Untuk 3 saat. So kalau kata sebab tu bila orang cakap animation ni kenapa lambat sangat nak keluar, sebab nak buat tu ambil masa. Proses tu lama kan. Walaupun dengan teknologi yang ada baru sekarang pun sama juga. Walaupun sekarang kita menggunakan totally digital, komputer punya software, still memerlukan sentuhan manual. Drawing tu masih menggunakan tangan. So dia ni apa yang membezakan adalah dari segi kecekapan, dari segi kalau kata dia dah lama dalam bidang tu, dan memang dia dah dah very expert dalam drawing tu, itu bukan akan mempercepatkan dia lagi lah. Maksudnya untuk satu-satu kartun, contohlah sekarang banyak movie animasi kan, dalam sejam setengah. So berapa lama tu dia nak buat? Dia bergantung kepada satu apa jenis animasi dia. Animasi 2D ke, animasi 3D ke, animasi
tanah liat ke, tu satu. Kedua, dia bergantung kepada bilangan staff. Berapa ramai animator, berapa ramai designer, berapa ramai pre-production punya crew, storyboard artist, dia bergantung. So bila bercakap berkenaan dengan 1 jam setengah, 90 minit. So 90 minit darab dengan 24 frame pun dia akan menjadi beribu-ribu ratus frame lah. So bergantung kepada tim. Macam saya ada kawan-kawan yang kat industri, satu episod ambil masa 1 minggu untuk siapkan. Satu episod 20 minit 2D animation ambil masa 1 minggu, 2 minggu. Berapa ramai untuk animator tu? Bergantung kepada company. Ada company yang 70 orang, ada company yang 100 orang. Ada company yang macam Didi and Friends. Didi and Friends dalam 70 nak ke 100. Oh iya ke? Yes. Dia selalu tengok berapa minit tu kan? 2-3 minit je dia punya animation. Yes. Tapi dia punya duration nak buat tu ambil masa lah. Satu episod tu mungkin 1 minggu, 2 minggu untuk disiapkan. Sebab banyak proses. Orang tengok animation ni, senang je, macam senang. Tapi realitinya taklah senang. Sebab betul, tu kalau students, siapa-siapa yang memang nak masuk animation, disiplin sangat penting. Betul. Kan, disiplin, lagi minat dan drawing skill tu kena ada. Betul. Macam tadi Cik Ashraf dia cakap pasal apa, tanah liat. Clay motion kita panggil. Clay motion. Clay motion. Kalau you tengok animation macam Wallace and Gromit. Betul? Wallace and Gromit. Saya pernah tengok the making dia, macam memang gigih betul lah. Clay animation. Itu dia buat, you buat satu, you gerakkan tangan tu ambil gambar. You gerakkan tangan sikit ambil gambar, masuk dalam software, masukkan. Tapi kalau macam nak bagi dia minum macam tu pun memang lama lah. Gerak. Ada banyak teknik lah. Kalau yang lama-lama punya tu, memang dia pakai yang one by one, dia gerakkan sikit, ambil gambar. Gerakkan sikit, ambil gambar. Gerakkan sikit, ambil gambar. So ni jadi. Tapi yang modern punya, clay tu dia ada bone, dia ada tulang dalam tu. Mechanical tulang. Tapi still kena ambil one by one jugalah. Something like that. So, okay. Ya, tu macam cakap macam animation ni best lah. Memang best untuk tengok, memang best. Nak buat tu different challenge. Betul. Nak jadi someone yang terlibat dalam dunia animasi ni memang sangat-sangat challenging lah. Tapi best. Yelah mungkin okay, ini nak tanya pula. Kalau macam itu clay animation, macam yang kalau dipanggil yang kalau Transformers, Life of Pi itu CGI Itu CGI, Computer Generated Image. Computer Generated Image. CGI itu masuk CGI. So apa beza dia dengan animation? CGI adalah menggunakan CGI adalah part of animation juga. Part of animation, tapi dia lebih realistik. Tapi dia punya proses tu macam mana? Proses dia sama macam animation, tapi dia punya output tu lebih realistik. Dia lebih, maksud dia lebih yang nampak real lah. Memang ada satu step lagi, dua step lagi yang tak ada dalam animation itulah. Dia akan jadi lebih macam kalau compare Upin Ipin dengan CGI Life of Pi kan. Harimau tu memang harimau animation ni sebenarnya. Tapi dah di render, tapi nampak macam real kan. Dia akan jadikan very detail on that. Animation kalau itu dia punya harga lain lah. Harga lain punya itu lain lah. Dia punya cost tu lagi tinggi lah. Sebab ada tengok dia punya making, mula dia buat structure harimau. Lepas tu dia nampakkan bentuk dan colour. Lepas tu dia go detail lagi dia punya ni kan. So dia banyak lagi proses lah. Banyak lagi proses. Dengan cerita Life of Pi tu Malaysia punya company kan. Life of Pi sebahagian efek dia dibuat di sini. Dibuat oleh Rhythm and Hue. Okay. Dibuat di sini dan menjadi satu kebanggaan lah. Sebab ada saya rasa dalam 20%, 30%. Tapi dekat Malaysia sebenarnya kalau you ramai orang tak perasan, kita banyak company dekat Malaysia yang ada dapat banyak job dari luar, Hollywood apa semua. Orang tahu Life of Pi. Kita ada satu lagi company dekat Kelana Jaya, Inspidia. Inspidia ni banyak buat kartun-kartun yang ditunjuk di Cartoon Networks, dekat Portugal punya TV, dekat Disney. Kita ada satu studio Pokemon dekat Cyberjaya. Malaysia ada satu branch yang buat Pokemon di Cyberjaya. Yes. 100% animated tempatan, 100% anak-anak muda. Saya baru visit minggu lepas dekat Cyberjaya, OLMS lah. Memang 20% hingga 30% of satu episod Pokemon tu budak-budak Malaysia buat. Anak Malaysia yang buat.
Tu ramai orang tak perasan. Itulah dia maksudnya macam ni. Dia daripada luar tapi animator Malaysia. Dia hire animator Malaysia. So maksudnya orang kata bahasa ni bahasa budak-budak lah. Bukan Malaysia-Malaysia juga animator kat Malaysia ni. Bukan biasa-biasa. Kira power jugalah. Ramai orang tak tahu. Kadang-kadang kita tengok, you tengok Super Strikers, company Malaysia, studio Malaysia. Yep. Super Strikers tu, yang Caltex kan, company Malaysia. Kita ada, dan kita dalam bidang game pula, kita ada, boleh tahan, kita ada banyak company game di Malaysia yang menghasilkan game yang bila kita tengok, ini Malaysia, ini studio Malaysia yang buat. Kita tak perasan benda tu. Betul. So something like that. Sebenarnya kita punya talent sangat bagus. Sebab tu ramai company kat luar sanggup hantar job diorang dekat kita punya Malaysian punya studio lah. Tapi itulah, tak tahulah, ni nak tanya pendapat lah. Kenapa dia beri kat Malaysia ke labor cost murah ke apa? Salah satu faktor. Okay. Labor cost murah pada kualiti yang boleh kualiti tu murah tapi kualiti tu boleh level. Kualiti dia jaga. Memang kualiti tu biasanya company yang studio luar tu dia akan direct supervise. Ada yang datang, ada yang hantar supervisor untuk duduk dekat company tu untuk jaga kualiti. So maksudnya lah kalau ada yang penggiat-penggiat seni nak buat animation sebenarnya tak ada masalah lah. Kita dah ada resources semua tu kan dekat sini. Yes, kita cukup banyak kan. Kita pun dah banyak. MSU pun sendiri ada program Games Design and Animation kan. So kita memang ajar macam mana nak buat games, macam mana nak design animations. Okay, so banyak-banyak lagi lah. Itulah sebab macam saya tengok sekali kartun dekat TV1, TV2 pun dah cantik-cantik macam apa. Kebanyakan yang RTM apa semua memang datang daripada company Malaysia yang memang high quality yang cantik. Macam ada kartun, saya lupa nama kartun tu, kartun badang apa. Awang Kenit. Awang Kenit so cantik juga. Not bad dia punya animation kan. Yes. Kalau last yang saya ingat saya suka tengok Clongman. Ya, Clongman tahun 90-an kan. 90-an punya ni kan. Clongman Usop Sontorian adalah generasi, saya ingat generasi kedua. Saya boleh kata generasi kedua animasi Malaysia. Generasi pertama animasi Malaysia di Sang Kancil. Sang Kancil. Lepas tu baru Usop Sontorian, Clongman dengan apa semua. And then sekarang kita dah sekarang memang dah way advance lah kan. Kalau compare, saya boleh cakap industri animasi dekat Malaysia berkembang dengan sangat bagus. Okay. Sama juga dengan game. Tu nak tanya, game punya animation pula macam mana? Game tak sama dengan animation. Tak sama Tak sama. Game adalah kita boleh control. Okay, you tekan button A, dia jalan ke depan. You tekan button B, dia pergi buat something. You tekan button W, dia boleh ke belakang. Animation kita tak boleh control tu. Okay. So bercakap pasal games pun sama. Dekat Malaysia, macam saya cakap tadi, banyak game-game dalam App Store, dalam Google Play punya tu, banyak yang dihasilkan oleh studio dari Malaysia. Tapi orang tak aware. Orang tak aware sebab kata orang ingat ini adalah dari Western, dari maybe US, dari Europe. Tapi sebenarnya Malaysia. Daripada Malaysia So kalau kata you pergi ada satu game tu, Togetherland, kami studio. Steam dia tak besar, tapi bila tengok macam wah, kena download dari Steam kan. Kalau kan? Sama juga kita dengan jiran-jiran negara jiran macam Indonesia, Singapura, Thailand pun dah bagus. Even untuk buat game, budak sekolah pun boleh buat game sebenarnya. Budak sekolah boleh buat Budak sekolah pun boleh buat game. So macam orang kata kalau katalah student-student yang kan sekarang dah boleh lepas SPM kan. Jadi boleh dikatakan animation ni, kalau nak ambil course animation ni, dia punya industri tu dah bersedia lah kan. Dah memang yes. Tu jadi macam tapi itulah perlu ada satu disiplin lah dan minat. Betul. Minat. Dia macam ni bila kata minat main game atau minat tonton animation tak sama dengan tak semestinya you boleh buat. Betul. Minat main game, you boleh main game daripada pagi sampai pagi esok. Dia tak semestinya you boleh buat game. Tapi kalau you minat, you fokus, you sabar, you boleh buat. Sebab nak buat game bukan benda yang senang. Yalah. Sebab dalam industri game ni dia ada, you kena design, which is require lukisan. Dia ada banyak step lah kan. Yes. Lepas tu kena programming. Orang kata programming tu yang susah. Betul. Sama juga dengan kartun. Sama juga. Yes, kartun pun dia akan mula dengan storyline, storyboard. Lepas tu banyak proses dia kan. Lepas tu baru go for animation. Betul. Lepas tu belum orang kata post edit lagi kan. Orang kata editor's cut lah apa benda kan. Ya. Tapi itulah
macam saya lebih tekankan penggunaan games, komik, animasi, games untuk pembelajaran sebenarnya. Okay, contohlah ya. Fawaz, subjek sejarah suka tak? Terus terang lah. Terus terang Sejarah. saya paling fail maths sebenarnya. Film maths. Okey. Kenapa fail? Sebab susah. Saya tak boleh faham. Tak boleh faham. Susah pun jelah. Sebab saya tak faham tu susah. Kan? So sebenarnya kalau you susah, you boleh propose dekat siapa-siapa, tolong buat game pasal AdMath. Macam mana nak memudahkan pembelajaran AdMath contohnya. Kan? Betul. Macam saya tak suka sejarah. Okey. Saya paling benci sejarah. Tanyalah siapa pun. Saya cakap, kenapa kau tak suka sejarah? Kau tengoklah buku ni. Zaman saya lah. Tebal ni. Warna coklat. Betul. Teks 80%, 90% teks. Gambar 1-2. Siapa nak baca? Betul. Kan? Siapa nak baca? So saya cakap, apa kata kita permudahkan buku teks ni? Okey. Kenapa banyakkan grafik, banyakkan drawing, banyakkan lukisan. Apa yang jadi dekat buku teks sekarang ni, dia dah ke arah tu. Memang dah you buka buku teks saja, form 5 you cari kat dalam, lebih kepada visual. Betul, dia ada colour, different colour. Kalau kata ada parameswara contohnya lah, dia letak pemulasan macam ni, digambarkan parameswara macam tu. So kalau kata dia sebenarnya kalau kita menggunakan pictorial bergambar ataupun lukisan, kita lebih senang ingat. Kan. Kita lebih senang ingat. Even zaman sekarang pun kalau parking pun dia dah letak gambar kat tiang. Nak bagi orang ingat kan. Visual. So lebih orang lebih senang ingat. Okey. Image lebih mudah diingati berbanding dengan teks. Alright. Kan? Betul tak? Kalau you tengok simbol tu, you tahu ni simbol bahaya. Ini simbol macam ni. Ini simbol orang lebih mudah ingat. So macam dia, apa yang buku teks ni ada sekarang adalah pada saya bagus, tapi dia kalau nak lagi bagus, menjadikan komik, transfer buku teks kepada dalam bentuk komik, fully komik. Kan? Lebih mudah pada saya, lebih mudah. Sebab kita akan lebih mudah ingat image. Tapi itulah, nak buat benda tu bukan satu benda yang mudah lah. Banyak itulah proses challenge lah. Tapi macam saya cakap, you ada minat, you sabar, betul, InsyaAllah semua boleh jalan. Dia kena mula dengan perbincangan modul, lepas tu macam nak present. Sama juga dengan macam game. Okay, orang cakap ada soalan mahal tak? Ada soalan daripada Sasri Kala. Duduk dalam bidang animasi. Mahal tak gaji? Cakap pasal gaji macam mana saya kata, dia gaji tu adalah bergantung kepada you punya skill dan berapa lama you berada dalam industri lah sebenarnya. Okay, macam you pergilah mana-mana pun, betul, masuk you akan start on that certain basic punya range. Dah lama you dah skill you improve, you punya ni dah bagus, so InsyaAllah betul. Dia lebih orang kata plus lagi pun ikut cara macam ni kita bawa diri kita lah kan. Yes. Ya betul. So macam kalau kita keep on improving ourselves. So daripada junior junior animator dah boleh jadi senior, boleh jadi director. Betul. So orang kata benda tu macam sangat macam mana dia lebih kurang macam yang lain lah kot. Dia macam katalah sebab Malaysia dah banyak company kan, kenapa tak cabar diri you dah berada lama dalam ni, kenapa tak pergi kat luar? Cuba pergi dekat Singapura contohnya, ataupun pergilah dekat Thailand, ataupun pergilah dekat mana-mana studio dekat luar. Cuba, mungkin dari situ akan lebih, mungkin as a, katalah macam student okay, ada lagi soalan, perlu tak kita belajar di universiti atau kita hanya boleh buat sendiri je? Okay, bercakap dengan, kan ada short courses ke? Ya, kan? Banyak short courses. Banyak dekat luar. Sebab sekarang adalah dunia di hujung jari. You boleh search saja kat mana-mana untuk belajar. Tetapi perlu ke belajar di universiti atau perlu tak you masuk kelas? Pada saya perlu. Okay. Sebab apa? Dalam pembelajaran, dalam pengajian, you kena ada satu sesi interaktif bersama pengajar. Betul. Untuk tanya yang lebih. Sebab kalau you setakat tengok kat YouTube, betul, you boleh follow. Tapi kalau ada sesuatu yang berlaku atau macam alamak tak jadilah, kan, so kat siapa you nak tanya?
Kan? Dia lebih senang dengan cikgu. Betul lah. Mengajar dekat siapa yang trainer tu lah. Okay. You mungkin boleh tanya dalam YouTube, awak boleh tanya macam, okay, macam mana ni, kenapa saya jadi macam ni? Masalah adalah soalan tu orang tak faham. Betul. Contohnya, okay. Perlu tak perlu, pada saya masih lagi memerlukan face to face punya pembelajaran lah. Betul. Tapi dekat macam sekarang ni pun, dekat MSUS ni pun kita ada macam short course. Short course 1 hari, 2 hari, short course 1 minggu untuk belajar pasal animations. Okay. Kita ada program-program yang berbentuk blended learning. Blended learning ni maksud dia, you register, kelas tu mungkin sebulan sekali. Kelas-kelasnya adalah berbentuk online. Kalau tak reti melukis, boleh masuk bidang animasi. Tak reti melukis, kena belajar melukis. Daripada main satu adibah. Sebab dalam animasi memang you kena belajar, memang you kena tahu melukis. Okay. Tetapi dalam bidang animasi juga kita ada career lain yang tak memerlukan lukisan. Contoh editing. Video editing. Contoh ataupun copywriting, script writer, script writing. Okay. So mungkin dia boleh, tapi orang kata kalau you nak pegang sendiri untuk handle hands on buat animation tu memang tak adalah. Ya, betul. Tapi macam saya cakap lah, kalau you masuk program yang memang khas untuk animasi, memang you kena belajar drawing. Memang akan ada kelas basic drawing. Okay, drawing ni banyak jenis. Betul. Okay, drawing itu, drawing ini, basic drawing, figure drawing, drawing for animation, drawing for bla 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 macam-macam. Okay. Kadang drawing tu pun tak semestinya dia ada standard dia. Dia ikut you punya style on drawing lah kan. You tengok Shinchan, drawing dia tak cantik pun. Kan? Betul. You tengok Shinchan, drawing tak cantik pun. You tengok ni, dia bukan sebab drawing sangat tau. Animation game is about how you deliver the story. Yep. Okay, how you deliver the story, how you produce a good story. Kalau drawing cantik tapi cerita boring, tak jadi juga, tak jual juga. Apa tu Wonderpad? I tak boleh brain dia punya animation. Wonderpad dia cut out animation. Cut out animation ada satu lagi teknik animasi yang dia macam tampal dia, tu dia goyang-goyang. Kita panggil cut out, kita panggil cut. Kan? Dia macam tampal tapi dia gerak-gerakkan. Anything yang involve pergerakan, animasi. Tapi kalau tanya Wonderpad semua orang kenal kan. Maybe because of dia punya macam tadi Cik Ashraf cerita, the way dia deliver tu lagu dia tu. Apa yang penting kerja sama. Semua orang boleh hafal orang kata dia punya jingle tu kan. Okey. Macam saya suka bila Didi and Friends produce Didi and Friends, OP Ipin lah. OP Ipin waktu dia first keluar tahun 2003, 2002, 2005 lebih kurang. Dia fokus untuk siri Ramadan, bulan puasa. Okay. Dia ajar macam mana nak niat puasa kan, melalui animation. Padahal benda tu kadang-kadang orang tua pun tak ingat kan. Nama itu Samaruddin kan. Bila OP Ipin buat dalam bentuk animation macam tu, budak 3 tahun dah boleh hafal kan. Kalau tak dulu nak mengajar kena rotan semua kan. Tak hafal ke? Yes. Itu saya cakap, itu kebaikan penggunaan animasi dalam pengajaran. Kita kadang-kadang kita tak sangka, benda ni boleh buat macam ni. Yes, sebenarnya macam saya tadi masuk dalam kan, ada satu booth ni, dia jual educational game, board game. Bercakap pasal game ni bukan setakat video game, bukan setakat mobile game. Dia ada board game yang you main dalam ular tu boleh jadi satu teaching tool. Betul. So macam saya belakang tu ada booth ni, dia ada banyak sebenarnya pasal berkenaan dengan halal, something halal. Itu I think daripada Karangraf kot. Lepas tu ada banyak. This is good. Okay, saya macam bagus. Kenapa tak bawa benda ni dalam bentuk subjek sejarah? Kan? Belajar pasal sejarah ataupun belajar pasal berkenaan subjek sains dalam chapter mitosis lah contohnya, dalam bentuk game. Boleh dilatih. Alright. Beza dia. Okay, saya pada tahun 2017 saya melawat ke satu universiti di Jepun, Tokyo University of Technology, yang memang menghasilkan yang ada program animation. Okay, kita hantar student kita untuk buat kelas di sana. Okay. Dan pada tahun 2018 ada seorang pensyarah dari Jepun datang dan saya tunjuk animasi Malaysia dari yang Sang Kancil sampailah Agent Ali. Dia tepuk tangan. Dia tepuk tangan kata, I thought this agent is Hollywood punya production.
Oh, Tetapi sebenarnya kita this is Malaysian, totally made by Malaysian. Kan dia terkejut cakap very good. So menjawab pengembangan animasi di Malaysia adalah sangat bagus, sangat baik. Sangat baik. Kita berkembang dengan baik sejak Upin Ipin tahun 2005 pada tak salah saya. 2005 sekarang dah 2020. So 15 tahun lah perkembangan yang baik, 15 tahun. Tapi pada saya masih ada gap antara Malaysia dengan Jepun ataupun Malaysia dengan Hollywood. Kita gap 20 tahun. Betul? 20 tahun. Beza tapi macam sekarang ni boleh kejar. Sebab dengan banyak program-program kat MSU sini pun ada program animasi, MDEC ada banyak program-program animasi, kat kementerian ni ada buat program. So saya rasa benda ni kita panggil sebagai creative content. Creative content. Content ni bukan fokus pada animasi saja, games, interaktif media, new media, transmedia, macam-macam. So macam macam MSU, di MSU sendiri. Macam di MSU animation ni ada satu fakulti ke ataupun macam mana? Kita ada department. Dalam department kami ada program yang khas untuk games, designs and animations. Bachelor Games Designs dan Animation. Reka bentuk game dan animasi. Begitu juga diploma reka bentuk games dan animasi lah. So memang kita fokus on first kita akan belajar on designing games. Design game ni bukan terus semester 1 terus buat video game, mobile game. No, kita start dengan basic board game. Nak buat board game kan senang tau. Kalau saya cakap kat awak, tolong hasilkan satu board game berkenaan dengan topik sains photosynthesis. Board game. Macam mana nak belajar photosynthesis melalui board game? Tepuk kepala juga. Betul. Bukan senang, tapi sebenarnya boleh. Dengan cara yang betul boleh. Apa tu soalan? Betul. Dan sejak kali lagi, apa pendapat Encik tentang ada setengah pihak mengatakan programming adalah fakta, bukan arts? Itu sebab kita pernah baca ni ada sedikit pasal programming lah. Dan ada orang mengatakan programming sebab logik. Tapi ada pula salah seorang inventor Java, dia mengatakan programming is an art. So and then dia pun ballerina, dia menari ballet. Dia salah seorang co-founder language Java lah. So dia sebenarnya kalau katalah maybe kita boleh relate dengan animation. Dia mana yang lebih kalau macam maybe MSU sendirilah. Adakah dia lebih pada technical ke ataupun arts? Macam tu. Kedua-dua kena naik sekali ke macam mana? Kalau design, bercakap pasal design kita lebih pada arts. Tapi bila you nak buat game, tak boleh lari pada programming. Programming adalah engine kepada, contoh kalau kereta ni, programming dia adalah engine tu. Kalau tak ada engine tu tak boleh gerak. Ada kereta, ada body je. Tapi tak boleh bergerak. Sama macam games. You design cantik-cantik tapi tak ada program. You nak program berguna bila you tekan button ni, dia akan hantar arahan melalui programming dan akan ada feedback, which is karakter tu bergerak ke depan, ke belakang. Itu adalah programming dia. Kalau boleh tekan tapi tak ada programming, ada visual, ada karakter, tekan, tak jadi apa pun. Betul. So programming pada saya adalah kata fakta. Ada setengah orang menganggap sebagai seni pun boleh juga. Seni programming, sebab programming memerlukan creativity juga kan? Yes. Creative thinking, creativity macam-macam. Dia maybe it's a different field tapi dia complement, they need each other lah. Yes. Tapi ada tak game yang boleh dibuat tanpa programming? Ada? Board game? Card game? Betul. Batu seremban? Congkak? Tapi kalau nak buat congkak digital kena pakai programming. Memang congkak fizikal tak ada programming. Tapi buat congkak untuk dimainkan dalam komputer. Tekan button ni supaya dia boleh tekan mouse. So masih menggunakan programming. Ni kita dah nak ujung-ujung ni. Tapi nak tanyalah, apa MSU tawarkan berkenaan ni lah, macam tadi Asyar cerita sikit untuk kos ni. Kos. Untuk kos yang betul-betul ke arah games dan animation, kita ada untuk peringkat ijazah Bachelor in Games Design and Animation. Untuk untuk diploma Games Design Animation. Kita juga ada program-program yang macam diploma multimedia, Bachelor Creative Multimedia, Bachelor Graphic Design, diploma Graphic Design. Kita
kita ada bachelor in product design. Okay, so whatever under multimedia punya tu insyaAllah kita ada. Oh, okay. Okay, secara kesimpulannya ni, mungkin ataupun Cik Ashraf nak sampaikan pesanan kepada adik-adik yang sekarang ni tengah memilih nak belajar kat mana kan, apa boleh bagi pesanan sikit lah pada dia orang. Kepada mereka yang contohnya baru lepas habis SPM, yang semalam dapat SPM tu kan, okay, you nak ke mana? Okay, satu, fikirkan tentang dalam masa 10 tahun akan datang awak nak jadi apa sebenarnya. Yep. Okay, so persediaan sangat penting. Kalau nak masuk bidang games atau animasi, first kena minat. Yep. Kena minat tengok animasi, kena minat main game. Okay, tapi kalau minat mata-mata tak cukup, you kena betul-betul disiplin. Betul. Kena ada usaha. Sebab dua-dua benda ni, dua-dua program ni memang memerlukan kesabaran dan kreativiti. Dan kreativiti tu bukan boleh datang dalam sekelip mata. Kreativiti tu kena bentuk. Kita kena develop sendiri. Betul, so, betul. Ya, memerlukan masa lah. Kena banyak bacaan, kena banyak buat lukisan, kena banyak betul. Macam-macam lah. Betul. Okey. Terima kasih banyak Cik Ashraf. Satu kesimpulan yang baik. Kalau kesimpulan sikit daripada saya lah. Saya ada YouTube channel. Saya promo YouTube channel pula tiba-tiba kan. Tapi nak ceritanya, kesungguhan tu penting. Walaupun orang kata YouTube ni sebab kreativiti, tapi kalau you tak ada kesungguhan, sudahnya macam channel you macam satu video. So siapa nak tengok kan? Klik-klik kan. Cakap satu, you mengharapkan satu video. Semua orang boleh buat YouTube channel. Betul. Semua orang boleh buat YouTube channel, tapi tak semua orang boleh sustain atau berapa. In order to sustain, you kena, it's not about creativity, you kena gigih, you kena usaha. Consistent. Yes. Disiplin lah. Betul. Satu lagi, saya banyak company yang saya dah visit. Saya dah pergi Agent Ali punya company, saya dah pergi Lescopa, Didi and Friends. Satu benda je yang persamaan orang, attitude. Sikap. Sikap tu penting. Attitude. Okay, sikap tu penting. Kalau you jenis huha tak datang kelas apa, susah sikit lah. Memang susah lah. Sikap tak ada lah. Okay, betul, itu saja. Betul. Okay. So, terima kasih banyak Cik Ashraf. Kepada yang memilih tu, boleh survey-survey kat MSU. Siapa boleh yang nak belajar ni, layari website MSU, www.msu.edu.my. Boleh survey-survey yang berminat belajar animation. Actually macam-macam pun program dia orang. Yes. Ada berapa, 10 ke? Kita lebih daripada kita ada, kalau di fakulti saya ada dalam 50 program. 60 program. Fakulti Cik Ashraf saja. Banyak sangat program. Lagi banyak lah. So boleh survey-survey kat MSU. And then kepada yang minat animation, seperti yang Cik Ashraf tadi panjang lebar kita bincangkan, it is about consistency, minat, and also attitude. Disiplin juga. Okay, itu saja daripada saya dan Cik Ashraf petang ni. Terima kasih banyak Cik Ashraf sebab berkongsi. Sama-sama Fawaz. Terima kasih Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor kerana menjemput kami dari MSU untuk memberikan, dan terima kasih juga kepada penganjur Pesta Buku. Penganjur Pesta Buku Selangor. Satu event yang menarik, yang bagus lah. Banyak buku-buku yang pada harga berpatutan saya dah tengok tadi. Cik Ashraf dah jalan-jalan dah. So korang datang lah, jangan risau. Okay, suka saya ingatkan, perbincangan kita santai kita ni hanyalah pendapat peribadi dan tidak berniat nak menyinggung mana-mana pihak. Kok lah dia terasa ke apa kan. Okay, jangan lupa datang ke Pesta Buku Selangor. Esok masih ada lagi. Okay, kita punya tak tangguh kita punya berjalan macam biasa. Keluar pula cerita Selangor punya tangguh. Kita tak tangguh. Kita masih berjalan, esok masih ada. Dan juga saya nak pesan, dekat Bangi pun ada, masih ada. Dan di BKL di apa ni, di BKL pula, DBP ada Pesta Buku. Sama juga esok last. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.